Jadi sekali lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati Encik Amran bin Abdul Rahman selaku pengerusi surau Al-Muhajirin Taman Perumahan Rakyat di Mekedai, Kelang Patah. Yang saya hormati Imam Anwar bin Ahmad selaku Imam 1 Surau Al-Muhajirin. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa surau, para guru, para asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul untuk meraihkan dan menyambut sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala panjangkan jodoh kita, panjangkan pertemuan kita dan umur kita sehingga kita dapat bertemu sekali lagi pada majlis yang mulia ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada jawatan kuasa jemputan dan pengurusan surau kerana sudi menjemput saya sekali lagi di tempat tuan-tuan, yang mana sebelum ni saya diberitahu oleh Tuan Imam saya pernah berceramah di sini tahun 2018. Cuma tahun tu malam lah saya datang. Ni kali ni saya datang dalam suasana yang baru, iaitu pada waktu pagi. Alhamdulillah, perjalanan pagi ni kata orang tu agak kritikal jugalah, sebab kita berkejar-kejar dengan kenderaan lain, orang bawa kawan nak pergi kerja, campur hujan lagi. Jadi saya ingatkan saya lambat tadi. Rupanya alhamdulillah lah, kata orang tu hampir on time lah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang bersemangat untuk menghadiri majlis maulid pada pagi yang berbahagia ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan limpah dan rahmatnya ke atas tuan-tuan dan puan-puan, dimurahkan rezeki tuan-tuan, dikurniakan zuriat yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan diberkati hidup kita dunia dan akhirat dengan panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, cuma saya tengok tuan-tuan ni macam agak menarik lah. Ramai perempuan yang bawa bumbung, yang lelaki bawa bumbung sana lah. Tak tahulah abang-abang belakang dengar tak? Ya, dengar ke tak tu? Ke dengar suang-suang kuku je? Kalau dengar suang-suang kuku rugilah kalau kita tak dapat bersama-sama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tadi bila tengok anak-anak kita nasyid, saya teringat saya masa kecil-kecil dulu selalu juga ikut nasyid. Cuma taklah sesedap macam suara adik tadi tu. Suara adik tadi tu sedap. Suara saya besar berdema je lah, tak pernah dapat nombor pun. Adik tadi dia ada nombor tadi tu kan. Itu tadi yang Johan. Yang nombor 3. Oh tu baru nombor 3. Macam mana pula yang nombor 1
Oh, kalau nombor 1 hasilnya main tarik-tarik mikrofon. Yang nombor 3 pun dah luar biasa. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini sebenarnya program rakyat kita tuan-tuan yang perlu kita selalu ulang. Kita selalu ulang, perlu kita selalu buat. Supaya apa? Supaya pendidikan Islam itu sampai kepada anak-anak kita. Apatah lagi berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tuan-tuan, ada setengah kelompok Islam dia tak berapa berkenan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah tengok tak? Ada ustaz-ustaz ataupun ada orang-orang Islam ni dia tak nak duduk dalam majlis maulid. Dia tak nak. Katanya duduk dalam maulid ni bid'ah, sesat, masuk neraka. Sebab Nabi tak pernah buat. Sebab Nabi tak pernah meraihkan kelahirannya ataupun tentang apa kelahirannya. Itu alhamdulillah. Selamat datang kepada Tok Zainuddin, sahabat lama saya masa beliau pengurus UKIM di Kota Tinggi. Cuma nampak sihat tu. Comel sikit kan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita tahu tuan-tuan, ada setengah kelompok Islam mereka enggan untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sambut Maulid ni Nabi tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat, para tabi'in tak pernah buat. Sebenarnya tuan-tuan, kita bersyukur ya, kerana dengan menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita ni tuan-tuan dapat menyampaikan kepada anak-anak cucu generasi kita berkenaan dengan cara hidup, berkenaan dengan sunnah, berkenaan dengan perihal dan perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tuan-tuan menyebabkan kita dan keturunan kita tidak akan lupa kepada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita tak buat maulid, kita tak ceritakan kisah Nabi kepada anak-anak kita. Dan kita tuan-tuan di rumah memang tak pandai cerita pada anak-anak kita, cerita pasal Nabi kita. Boleh jadi tuan-tuan keturunan kita ni akan melupakan ataupun tidak mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya nak tanya, moyang kita ada berapa? Kan kita ada orang tua, mak ayah lah. Atas mak ayah kita ada atuk nenek. Atas atuk nenek ada moyang. Betul? Saya nak tanya, moyang ada berapa orang? Moyang ada berapa orang? 4. Oh, salah ni. 2. Oh, lagi salah sikit. Moyang ada berapa? 1. Wah, lagi salah. Sikit betul moyangnya. Moyang ni kan orang tua, atuk dan nenek kita. Betul? Kita, atas kita ada mak dan ayah. Betul? Mak kita ada orang tua tak? Ada. Atuk nenek itu sebelah mak ayah. Atuk kita sebelah mak tu ada orang tua tak? Ke turun dari langit? Ada orang tua. Atuk kita ada orang tua dia, itu namanya moyang. Dia atuk kita ada mak dan bapak dia. Nenek kita ada mak dan bapak dia juga. Itu baru sebelah mak, belum sebelah ayah. Sebelah mak ada 4 orang moyang, sebelah ayah ada 4 orang moyang. Betul? Jadi berapa jumlah moyang kita? 8. Saya nak tanya tuan-tuan, daripada 8 orang moyang kita ingat tak nama mereka salah satunya? Ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Tak ingat kan? Kenapa tuan-tuan tak ingat? Kerana mak dan ayah kita atau kita tak pernah cerita dengan kita. Mereka tak cerita dengan kita. Mereka tak sampaikan, atau engkau ni dulu gini, moyang kau ni dulu gini. Jadi tuan-tuan, kerana terputusnya cerita itu, maka terputuslah pengenalan kita kepada mereka. Sebab tu tak heran kita sekarang ni tuan-tuan, 8 orang moyang kita, 1 pun kita tak ingat namanya. Betul tak? Itu baru moyang, belum mak bapak moyang lagi, belum atuk nenek moyang lagi. Kalau macam anak kita ni tuan-tuan ni, yang kat depan ni,
dia ada mak dia lagi. Betul tak? Ni anak kita yang kecil-kecil ni ada mak dia. Dan mak dia mesti atuk dia ada kat sini ni. Atuk dia, ceritalah ayah atuk kepada cucu. Atuk cerita kepada cucu tentang ayahnya, maka budak ni insya-Allah dia akan ingat nama moyang ni siapa. Kita ni tuan-tuan, bangsa Melayu bukan bangsa yang rajin menulis keturunan. Kita ni bukan bangsa yang menulis keturunan. Kalau orang Arab, mereka suka menulis keturunan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah sambutan maulid ini tidak diadakan, tidak diceritakan kisah Nabi kepada generasi-generasi kita ni tuan-tuan, dan kita di rumah memang tak pandai nak cerita pada anak-anak kita, maka akan berlaku tak sejarah mereka seperti mana kita melupakan nenek moyang kita? Akan berlaku. Kerana apa? Kita tidak cerita kepada mereka bagaimana kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi, menerima wahyu dan sebagainya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itulah tuan-tuan, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita sama-sama teruskan, sampaikan kepada anak-anak kita. InsyaAllah tuan-tuan, sedikit demi sedikit generasi ini dia akan menyerap segala ilmu-ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan tentang sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana anak ni, saya tak heran dia orang main gini, saya tak heran. Sebab apa? Kadang-kadang saya bercakap, saya tanya dia boleh jawab. Banyak tempat saya ceramah tuan-tuan, depan tu anak-anak. Saya ceramah, saya bagilah beberapa poin. Saya pun ceramah, mak dia dengar khusyuk, anaknya main. Tapi bila saya tanya soalan, yang jawab anak yang main tu, mak dia diam. Saya tak tahulah mak dia tengok apa. Masa dengan ceramah tu macam fokus tu gini dia. Bila saya tanya, dia tak ingat. Itu saya tak heran, anak-anak tak apalah. Biarlah dia nak berjalan, dia nak apa, tapi jangan melompat. Kalau melompat pening juga penceramah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW tuan-tuan adalah anugerah Allah Ta'ala kepada kita, yang mana Nabi ni kita tahu Allah Ta'ala utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Tuan-tuan, kita ni bersyukur sebab kita lahir telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan, kaum yang terdahulu sebelum Nabi kita lahir, mereka selalu berdoa kepada Allah supaya mereka jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak di kalangan tuan-tuan doa, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad? Ada tak? Tak ada. Sebab kita memang dah yakin dah, kita lahir-lahir memang jadi umat Nabi. Bahkan yang ada sekarang ni pula tuan-tuan macam tak bersyukur jadi umat Nabi kita. Tidak ikut sunnahnya, tidak mengamalkan ajarannya. Kalau saya nak compare tuan-tuan, umat yang terdahulu, mereka ini rindu dan sayang serta berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau nak ditanya mana yang lebih baik, mereka ke kita? Mestilah kita. Sebab kita ni dah jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita lahir tuan-tuan, umat yang terdahulu mereka selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya main cerita kisah hari ni? Boleh? Anak-anak, boleh Ustaz cerita ni? Boleh ke tak boleh? Hari ni Ustaz nak cerita satu kisah yang ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab apa anak-anak? Al-Bidayah wan Nihayah. Ulang lagi. Al-Bidayah wan Nihayah. Okey tuan-tuan, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah
Nabi Musa alaihi salam ketika menerima kitab Taurat. Ni ulang kaji untuk anak-anak. Nabi Musa dapat kitab apa daripada Allah Ta'ala? Nabi Musa dapat kitab apa daripada Allah Ta'ala? Kitab Taurat. Ni kadang minta maaf kata orang kita pun tak ingat lagi nama kitab ni. Nabi Musa Allah Ta'ala beri kitab Taurat. Kitab Zabur kepada Nabi siapa? Kitab Zabur kepada Nabi siapa? Kan salah ni. Nak kena orang sini ni. Kitab Taurat kepada Nabi siapa? Ulang balik. Okay, anak-anak dengar. Mak ayah tak apa, dia dah tahu. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur kepada Nabi Kitab Zabur. Kitab Zabur kepada Nabi siapa? Orang nak kena orang sini ni. Nanti kena push up semua kan. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Sekali lagi, kitab Taurat kepada Nabi siapa? Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi ni kalau salah juga kena buang daerah. Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ustaz nak cerita berkenaan dengan kitab Taurat di situ. Nabi Musa ketika menerima kitab Taurat, Nabi Musa ni naik Gunung Sinai. Gunung Sinai ini di Mesir, tuan-tuan. Sinai ini kalau nak naik gunung dia tu, puncaknya tu daripada bawah ke atas 5 jam. Berapa jam? 5 jam naik pakai kaki lah, takkan pakai apa. Naik sikit-sikit batu, hiking lah kata orang. Nak hiking lah sana boleh. Biasanya kita tuan-tuan pelajar-pelajar Malaysia kalau nak naik Gunung Sinai, naik malam ataupun tengah malam. Sebab apa? Nanti sampai puncak bukit, puncak Gunung Sinai itu pagi subuh. Jadi pagi subuh kita sembahyang di sana dan kemudian tengok matahari terbit. Itu memang suasana cantik lah. Jangankan kita tuan-tuan, orang-orang Jepun pun datang juga. Orang Jepun datang pasal dia orang Jepun ni kan dia sembah matahari. Sebab tu tengoklah negara Jepun lambang dia apa? Lambang bulat merah tengah tu. Itu penghormatan mereka kepada matahari. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa ni naik daripada bawah ke atas lebih kurang kalau kita naik sekarang 5 jam lah. Mungkin Nabi Musa naik lagi cepat sebab beliau ni orangnya kuat. Kemarin saya baru 2 minggu balik umrah. Dan masa di Mekah tuan-tuan, saya ajak jemaah untuk naik Gua Hira. Gua Hira ataupun nama bukitnya Jabal Nur. Jabal Nur, di situ ada Gua Hira. Gua Hira ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak naik, lutut tak kuat, tak boleh naik. Sebab apa? Daripada bawah tu nak naik ke atas lebih kurang 45 minit ataupun sejam. Gua Hira ni tuan-tuan tak tinggi sangat. Sebab naik daripada bawah ke atas tu 45 minit boleh sampai lah. Jadi saya bawa jemaah. Saya tanyalah, ada tak jemaah yang nak ikut saya malam ni saya nak naik Gua Hira? Oh, time tu ramailah makcik-makcik angkat tangan. Saya nak ikut Ustaz. Itu hari saya pergi umrah tuan-tuan, saya bawa jemaah lebih kurang bersama-sama saya 150 orang. Oh, ramai. Oh, penat kita jaga. Jadi bila saya offer kepada mereka, ada tak yang nak naik Gua Hira, tempat Nabi kita terima wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq. Jadi ramai makcik-makcik nak ikut. Saya tanya dia orang, makcik nak naik atas ni lebih kurang 45 minit ataupun sejam, tengok keadaan orang naik lah. Lutut kuat tak? Kalau lutut tak kuat tak ikut. Oh, ramai makcik-makcik. Oh, okey Ustaz, Ustaz jangan pandang rendah dengan kami. Okey lah, dia dah kata gitu, kita okey lah. Bila dah sampai tuan-tuan, Gua Hira ni dengan Mekah ni tak jauh. Kalau naik kereta dalam 11 km. Tapi kalau jalan tegak gitu je, itu dalam 6 km. Jadi tuan-tuan,
Bila saya naik, baru naik 5 minit, dah ada makcik-makcik tu tanya, "Ustaz, jauh lagi ke Ustaz?" Kata dia. "Lah kenapa pula? Ni lututnya dah tak apa kuat," kata dia. Tadi kata kuat. "Jauh lagi tak Ustaz?" kata dia. Ingatkan gua tu ada dekat tengah-tengah bukit. Saya pun tunjuk, "Nampak tak puncak atas tu? Nampak? Itulah tempat kita. Kita ni baru naik 5 minit. Ada balance lebih kurang 45 minit kita nak naik ke atas tu." Allah, kata makcik ni. Jadi adalah yang tak dapat ikut. "Ustaz, saya duduk tunggu kat bawah je lah," gitu. Bayangkan ni tuan-tuan, Gua Hira yang 45 minit kita naik pun dah penat. Bagaimana pula Gunung Sinai, tempat Nabi Musa terima kitab Taurat. Yang saya nak cerita tuan-tuan, Nabi Musa setelah menerima kitab Taurat di puncak Gunung Sinai, beliau terus baca kitabnya. Nabi Musa ni terus baca. Dia baca satu. Habis baca tuan-tuan, Nabi Musa pun berkata kepada Allah Ta'ala. Ambil perhatian sebab ni kisah kita. Kisah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak cerita ni memang berlaku zaman Nabi Musa. Tapi yang ini saya sampaikan kisah kita yang ada dalam kitab Taurat. Tuan-tuan, Nabi Musa pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya dapati di dalam kitab saya ada satu kaum, kalau dia berazam buat kebaikan dan dia tak buat kebaikan itu, maka dapat satu pahala. Dan sekiranya dia berazam nak buat kebaikan dan melakukan kebaikan yang diazamkan itu, dapat 10 pahala. Ya Allah, jadikanlah kelebihan kaum itu untuk umatku," kata Nabi Musa alaihi salam. Apa jawab Allah tuan-tuan? Allah jawab, kelebihan itu adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, kalau berazam nak buat benda baik, tapi kita tak sempat buat benda tersebut, dapat satu pahala. Contoh, tuan-tuan malam lepas isyak tidur. Sebelum tidur kita pun azam, "Malam ni aku nak tahajud lah," kata kita. Padahal kita ni bukan kaki tahajud. Memang kalau nak bangun tahajud memang tak pernah terkejut. Asyik terlajak je. Terlajak 6.30, terlajak azan subuh. Tuan-tuan, bila sebelum tidur kita niat, "Oh, malam ni aku nak tahajud." Tiba-tiba kita bangun 6.30 pagi. Ada lagi ke tahajud? Ada lagi tak? Dah tak ada lah. Jadi kita dah terlepas tahajud. Kalau dah terlepas tahajud begitu tuan-tuan, padahal kita dah berazam tadi, maka kita dapat satu pahala. Sebab apa? Kita berazam nak buat. Ataupun contoh tuan-tuan, niat nak datang majlis maulid pada pagi ni di surau Al-Muhajirin, tiba-tiba tak datang atas alasan-alasan ataupun ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, dapat satu pahala. Dan sekiranya tuan-tuan, kita ni berazam nak buat benda baik dan kita buat kebaikan itu, maka dapat 10 pahala kebaikan. Tuan-tuan tahu tak, kelebihan ini tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan-tuan, bersyukur ke tak bersyukur? Macam tak bersyukur je ni. Bersyukur ke tak Syukur tuan-tuan. Sebab apa? Kaum yang terdahulu, mereka kalau nak buat satu kebaikan, azam ke, kalau dah buat baru dapat pahala, dan itu hanya satu sahaja. Kalau mereka berazam buat baik, mereka tak buat, tak dapat apa-apa. Kita ni tuan-tuan, berazam nak buat benda baik, kita tak buat, dapat satu pahala. Dan berazam buat benda baik dan kita buat kebaikan itu, dapat 10 pahala. Itu kelebihan tak ada pada kaum yang lain. Itu yang pertama. Nabi Musa pun tak puas hati lagi, dia baca lagi kitabnya. Ya Allah, saya dapati di dalam kitab saya ada satu kaum, kalau dia berazam nak buat kejahatan dan dia tidak buat kejahatan itu, maka dia diberi satu pahala. Dan sekiranya
dia berazam ingin buat kejahatan dan dia buat kejahatan yang dia azamkan itu, maka baginya satu dosa. Ya Allah, kurniakan kelebihan itu untuk umat saya. Allah jawab apa tuan-tuan? Wahai Musa, itu adalah kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tuan-tuan luar biasa kan? Kita nak buat benda jahat, berazam nak buat benda jahat dan tak dapat buat, ataupun kita tak niat nak buat, dapat satu pahala kebaikan. Contoh macam ada orang dia nak curi tabung masjid ataupun tabung surau. Ni kan, sekarang ni musim-musim PKP ni tuan-tuan, memang tabung masjid, tabung surau jadi tumpuan orang-orang yang memang kesempitan. Ada yang minta kepada pengurusi dengan jalan yang betul. Dia jumpa Encik Amran, tuan, saya ni rumah saya dah tak ada beras, tak ada gula, tak ada susu, duit tak ada, PKP kena buang kerja, gaji kena tolak, mohon kerja tak dapat-dapat. Jumpa pengurusi, itu bagus. Tapi banyak juga kes sekarang tuan-tuan, orang mancing bukan mancing kat sungai, dia mancing dekat masjid. Ni yang buat kerja gila ni kadang bukan budak-budak, orang tua. CCTV banyak sekarang kat masjid-masjid, surau-surau. Termasuk masjid kami ni lah, saya kerja di Kota Tinggi. Masjid kerajaan Kota Tinggi tu dan masjid kerajaan yang lain tu banyak yang mancing. Saya tak nak sebutlah cara dia macam mana, kan tuan-tuan tiru pula. Ada banyak alat yang dipakai tu duit sikit-sikit sampai kering tabung tu. Sebab tu saya perintahkan ataupun saya minta imam-imam dan pengurusi mana yang aktif tabung itu biarlah dikutip setiap hari. Dan buatlah satu memo, siapa yang susah jumpa pengurusi, jumpa bendahari, dan kita bantulah mana yang boleh kita bantu. Contohnya orang ni dia nak ambil duit tabung, tapi tiba-tiba dia tak jadi, mungkin dia hisap ke apa, maka yang dia azam tu nak buat kejahatan dan dia tak buat, dapat satu pahala kebaikan. Manakala sebaliknya, kalau dia berazam nak buat kejahatan dan dia buat kejahatan tersebut, baginya satu dosa. Kalau ikutkan dekat sini tuan-tuan, banyak pahala ke banyak dosa? Banyak pahala tuan-tuan, banyak pahala. Nabi Musa doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kelebihan itu untuk umatku. Maka Allah Ta'ala jawab apa tuan-tuan? Kelebihan itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ada lagi tak yang Nabi Musa minta? Ada. Nabi Musa pun berkata, ya Allah, saya dapati di dalam kitab saya ada satu kaum masuk ke dalam syurga tanpa dihisap. Tahu tanpa dihisap? Tanpa dihisap ni macam ni tuan-tuan. Dipanggil namanya di akhirat, kemudian dia pun berdiri di hadapan Al-Mizan. Al-Mizan ni maksudnya timbangan amal tu kan, dihisap untuk hisap. Dipanggil namanya, berdiri dia di depan Al-Mizan, kemudian tak ditimbang amalnya, terus dipakaikan pakaian syurga, lintas titian surat masuk syurga. Nabi Musa berkata, ya Allah, saya baca di dalam kitab saya ada satu kaum nanti dan sejumlah daripada mereka masuk syurga tanpa dihisap. Ya Allah, jadikanlah kaum itu umat saya. Nabi Musa minta tuan-tuan. Apa jawab Allah Ta'ala? Itu kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau bab cerita ni Nabi kita pernah cerita kepada sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi pernah cerita kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah memberikan kelebihan kepada umat saya, 70.000 dari mereka masuk syurga tanpa dihisap. Saya nak tanya tuan-tuan, 70.000 umat Nabi masuk syurga tanpa dihisap. 70.000 tu ramai ke sikit? Ramai ke sikit? Ramai ke sikit?
Tadi sikit, ni ramai sikit. Sebenarnya tuan-tuan, 70,000 tu jumlahnya sikit. Tahu tak umat Islam yang sezaman dengan kita sekarang ni dekat dunia ada berapa orang? Penduduk bumi sekarang ni, adik-adik boleh dengar ni, penduduk bumi sekarang ni tuan-tuan lebih kurang 6 bilion. Lebih kurang 6 bilion. Bukan juta atas 1000 kan juta. 1000 juta bersamaan 1 bilion. 6 bilion penduduk di bumi sekarang, zaman kita ni. Dan daripada 6 bilion tuan-tuan, 1.5 bilion umat Islam. Jadi itu baru zaman kita. Belum campur zaman yang sebelum-sebelum ni, sampailah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah umat Islam ni adalah lebih kurang 50 bilion tuan-tuan. Sejak zaman, daripada zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ni, 70,000 tu jumlah banyak ke sikit? 70,000 tu banyak ke sikit tuan-tuan? Sikit. 70,000 tu jumlah yang sedikit. Dan agak-agak kita ni boleh termasuk ke tidak? Kalaulah umat Islam sepanjang zaman, daripada zaman Nabi sampailah zaman kita sekarang ni tuan-tuan, ada 50 bilion, 70,000 daripadanya masuk syurga tanpa dihisap, agak-agak kita boleh termasuk ke? Ya Allah, berat kita nak masuk. Sebab apa tuan-tuan? Yalah, macam mana kita kata kita boleh termasuk? Kita ni Quran tak hafal, betul tak? Hadis Nabi kita tak hafal, tahajud jarang-jarang, duduk kuliah sekejap macam ni dah sakit pinggang, duduk ceramah kejap tak boleh nak fokus. Macam mana kita nak masuk daripada 70,000 ni? Berat kita. Cuma tuan-tuan, setelah Nabi kita cerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, 70,000 umatku masuk syurga tanpa dihisap, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tak minta tambah kepada Allah? Abu Bakar berkata, tak minta tambah kepada Allah? Maka Nabi pun jawab, saya minta tambah pada Allah. Tengok Nabi minta tambah tuan-tuan pada Allah. Berapa banyak yang Allah Ta'ala beri? Allah Ta'ala beri tuan-tuan 70,000 orang ini. Setiap seorangnya, ambil perhatian, setiap seorangnya boleh menarik lagi 70,000. Jadi banyak ke sikit? Setiap daripada 70,000 ni, setiap seorang boleh tarik lagi 70,000. Banyak ke sikit? Banyaklah sikit. Maka diri yang dirahmati Allah, kelebihan ini tuan-tuan diminta oleh Nabi Musa untuk kaumnya, tetapi Allah Ta'ala berfirman itu adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca lagi kitab ni. Boleh lagi ni tuan-tuan? Boleh lagi ni? Nampak saya lagi? Nampak ke dah tak nampak? Kalau dah tak nampak, saya boleh ending. Boleh Seterusnya tuan-tuan, Nabi Musa pun berkata, ya Allah, saya dapati di dalam kitab saya ada satu kaum yang akan menghafal kitab yang diturunkan kepada mereka dan kekal hafalan itu sampai hari kiamat. Ya Allah, kurniakan kelebihan itu untuk umatku. Jadi tuan-tuan, Allah pun berfirman, kelebihan itu adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tak heran anak-anak kecil dari kalangan kita ni boleh hafal Quran. Jadi tuan-tuan, kalau ada anak-anak ni, anak-anak kita ni tuan-tuan, bentuklah dengan baik. Masukkan dia sekolah agama, masukkan dia sekolah kebangsaan yang baik. Ada duit sikit, masukkan sekolah Arab. Ataupun ada tuan-tuan nak masukkan dia ke mana? Ke tahfiz madrasah. Silakan, tak jadi masalah. Supaya apa? Mereka mendapat pendidikan yang baik dan apatah lagi mampu menghafal Al-Quran.
Tuan-tuan, berbanggalah kalau ibu bapa ataupun tuan-tuan ni dapat menghantar anak tuan-tuan menjadi seorang yang hafizul Quran. Di akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan akan berbangga. Kerana apa? Anaknya akan memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari akhirat. Sebab tu jangan pandang rendah kalau ada orang atau anak dia pergi hafal Quran. Jangan pandang rendah. Macam saya dulu tuan-tuan, saya dulu masa sekolah agama, sekolah Arab, saya sekolah dulu sekolah kebangsaan, saya sekolah di Taman Perlis. Lepas tu saya sekolah pindah ke Kampung Melayu Pandan, saya sekolah di kebangsaan Taman Seri Aman. Lepas tu saya sekolah Arab Al-Quran Wadin. Tahu Al-Quran Wadin di kat mana? Tu dekat Kampung Melayu Majidi. Lepas tu ayah saya pindah Pasir Gudang. Bayangkan tuan-tuan, saya duduk Pasir Gudang, Kota Masai, sekolah di Kampung Melayu Majidi ulang alik tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Lepas sembahyang subuh, azan subuh, saya dah keluar tunggu bas kat luar Kota Masai. Awal macam mana saya keluar tuan-tuan, saya sampai sekolah tetap 7.45, 7.30. Tiap-tiap hari inilah muka saya yang kena denda dengan ustaz. Muka saya inilah, muka tiap-tiap hari kena denda. Daripada form 2 sampai form 5. Awak ni asyik lambat je hari-hari. Rumah saya jauh Zat. Rumah awak kat mana? Pasir Gudang. Jauhnya, tak boleh duduk dekat sikit. Dah ayah saya beli rumah sana. Ayah saya memang tak nak putuskan saya sekolah. Ini saya nak cerita bagaimana usaha orang tua lah. Jadi tuan-tuan, nak pergi awal sikit, 5.30, memang tak ada bas. Bas kat sana, azan subuh, dia semayang, baru bas tu keluar pukul 6. Pukul 6, sejam setengah saya mesti tidur lah dalam bas. Saya kalau naik bas, duduk belakang, tidur. Banyak kali dah terlajak sampai Taman Suria. Kadang-kadang saya sampai dekat mana tu, taman apa tu, yang depan lagi sikit tu. Lepas tu saya buat apa? Menapak jalan kaki dengan adik-beradik, 3 beradik. Saya 3 beradik sekolah Al-Quran Wadin. Kalau kadang menapak jauh sampai Taman Suria, jalan kaki pergi sekolah. Daripada parking bas tu kat bawah tu tuan-tuan, nak pergi ke sekolah saya jalan kaki 1 kilo lagi. Lagi 1 kilo. Mak saya cerita, adalah dia punya kenalan-kenalan ni beritahu dulu. Buat apa sekolahkan anak kau dekat sekolah agama Arab tu? Nanti nak kerja apa tu? Itu tuan-tuan mak saya selalu bilang, bang, belajar rajin-rajin bang. Walaupun ada orang kata nanti kau nak kerja apa, nak makan apa, mak tak kisah. Yang penting kau belajar bahasa, belajar Arab, belajar gini, belajar rajin-rajin. Saya tuan-tuan belajarlah rajin-rajin. Sekarang ni tuan-tuan alhamdulillah, saya lepas Al-Quran Wadin, saya menaik ke Mahat Johor, kemudian saya menyambung ke mana? Ke Mesir. Semua tuan-tuan ditanggung. Saya dapat beasiswa. Ni nak ceritalah. Jadi jangan kita pandang rendah orang yang nak belajar agama. Sekarang tuan-tuan saya bekerja, saya tak risau makan minum. Sebab apa? Mana-mana saya pergi, makan minum free. Macam ni saya ceramah ni, sekejap lagi ceramah ada makan. Ada makan ni? Betul? Ada? Kalau tak ada saya berhenti. Ada makan tuan-tuan. Jangan risau. Ada makan. Nanti balik pula, nanti pengurusi kerja saya, dia salam saya. Kalau ada tak ada. Ini contoh saya tak ada pun alhamdulillah. Sebab saya bekerja, saya ada gaji tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ni kalau tengok kehidupan, Masya Allah. Sebab tu jangan diremehkan orang yang ambil pengajian agama. Kata orang tu insya Allah, pernah dengar tak ustaz-ustaz beritahu, kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Betul tak? Jadi tuan-tuan jangan risau. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Musa berkata, ya Allah, jadikanlah kelebihan satu kaum ini yang boleh menghafal kitab Nabi sampai kiamat. Itu kelebihan untuk umat saya. Allah berfirman apa? Kelebihan menghafal itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau dapat sekolah anak tuan-tuan di sekolah agama Arab ke, apatah lagi sekolah tahfiz Al-Quran, bergembiralah tuan-tuan. Kerana apa? Nanti bangkit di akhirat, ketika mana semua orang sunyi sepi daripada pujian,
tuan-tuan tiba-tiba dipakaikan oleh anaknya mahkota dari syurga. Bayangkan mahkota yang indah dari syurga, anaknya pakaikan di atas kepala orang tuanya, mak dan ayahnya. Kerana apa? Orang tuanya bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya agar dia menjadi penghafal Al-Qur'an. Ustaz, saya dah tak sempat lah, anak saya semua dah besar-besar. Dah besar nak buat macam mana? Dah besar ni kadang kita paksa hafal Quran, kita pula yang dia lawan. Tak apalah. Yang penting tuan-tuan, jangan kita putus doa. Mungkin anak kita tak dapat, tapi cucu kita pula. Betul tak? Suruh kita, suruh ya hafal Quran. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi setelah Nabi Musa berkata sedemikian tuan-tuan, Nabi Musa berdoa kepada Allah berkata, ya Allah, banyaknya kelebihan umat Nabi Muhammad ini, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak jealous ke? Nabi Musa tuan-tuan tengok punya banyak kelebihan umat Nabi Muhammad di dalam kitabnya. Nabi Musa doa kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perkenankan, Allah kata, wahai Musa, kamu telah diberikan kelebihan yang banyak. Kamu diberikan kitab, kamu diberikan untuk memimpin Bani Israel, kaum yang besar. Maka itulah kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita ini patut bersyukur. Kerana apa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tuan-tuan yang luar biasanya apa? Nabi Musa cerita kepada umatnya tentang Nabi akhir zaman. Nabi Musa cerita kepada kaumnya. Kaumnya nanti cerita kepada anak cucu keturunannya. Anak cucu keturunannya cerita dan cerita. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, malam kelahiran Nabi kita tuan-tuan, ini saya nak cerita lagi. Boleh lagi ni tuan-tuan? Ini saya nak cerita malam kelahiran Nabi kita. Malam Nabi kita nak lahir, ada satu kaum yang tahu Nabi akhir zaman lahir malam. Kita tahu Nabi kita lahir malam Isnin kan? Malam Isnin. Dia bukan malam Isnin, pagi Isnin. Malam pagi lah. Ustaz ni malam ke pagi? Malam pagi. Tuan-tuan, waktu malam kelahiran Nabi kita, banyak-banyak penduduk yang ada di dunia ini, hanya satu kaum saja yang mengetahui Nabi kita akan lahir. Kaum apa? Iaitulah kaum Yahudi. Orang Yahudi tuan-tuan. Kenapa orang Yahudi tahu Nabi kita nak lahir malam tu? Sebab orang Yahudi ni sepanjang zaman sebelum itu mereka selalu berdoa kepada Allah dan meminta kepada nabi-nabi mereka agar mereka jadi umat Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tak dapat. Dan nabi-nabi yang dulu tuan-tuan hanya cerita kepada mereka, nanti Nabi akhir zaman kalau nak lahir ada dua tanda. Ada berapa tanda tuan-tuan? Ada dua tanda. Ada berapa adik-adik tandanya? Wah, dia main apa tu? Tutup handphone dulu. Main berapa? Main berapa? Ada berapa tanda yang Allah Ta'ala yang diceritakan oleh nabi-nabi mereka tentang kelahiran Nabi akhir zaman? Ada dua. Ingat saya punya ceramah hari ni cuma cerita dua ni je. Nanti balik rumah, kalau suami tanya, tadi Ustaz cerita apa? Ada dua bang. Apa yang dua tu? Entah, lupa. Jangan lupa bawa balik bekal dua ni. Jadi tuan-tuan, disebut di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Nabi kita ni masa nak lahir ada dua tanda yang berlaku pada malam tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama, malamnya seperti siang. Malam macam siang. Selama umur hidup tuan-tuan, pernah nampak tak suasana malam macam siang, terang? Pernah nampak tak? Tak. Kita nampak malam mesti gelap. Kita nampak malam gelap. Ini tuan-tuan yang berlaku ketika itu, malamnya seperti siang.
Dah masuk maghrib tapi terang. Satu. Yang kedua tuan-tuan, banyaknya bintang-bintang yang berguguran. Banyak. Ciu, ciu. Okay? Malam itu tuan-tuan, ketika orang lain semua tidak mengambil berat ataupun hanya melihat keindahan alam, tiba-tiba pendeta Yahudi mengumpulkan orang. Ni diorang dekat Palestin lah ni. Mereka pun berkata, pendeta itu pun berkata, wahai tuan-tuan puan-puan sekalian, malam ini akan berlaku peristiwa besar. Apa dia? Kerana dua tanda yang disebutkan oleh di dalam kitab kita, yaitu malamnya macam siang dan banyaknya bintang-bintang yang berguguran, ini adalah tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Jadi katanya, malam ini akan lahir Nabi akhir zaman, kata pendeta Yahudi. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi ni yang mana selama ini mereka menanti-nantikan Nabi akhir zaman, gembira tak mereka? Gembira. Sebab apa? Mereka memang tunggu Nabi akhir zaman ni lahir, dan mereka menyangka Nabi akhir zaman lahir daripada keturunan mereka. Tetapi tuan-tuan, jadi pendeta Yahudi ni pun minta mereka ni cek rumah ke rumah. Pergi rumah ke rumah orang Yahudi, tengok ada tak yang melahirkan malam ni. Itu yang semua bersepah. Dia ketuk pintu rumah, ketuk-ketuk, Assalamualaikum. Itu bahasa kita lah. Ada yang melahirkan malam ni? Belum, baru 8 bulan. Ketuk pintu sebelah, dah melahirkan ni? Belum, baru 7 bulan. Ketuk pintu sebelah, dah melahirkan ni? Belum, tengah buat. Itu saya tambah je lah. Ketuk tuan-tuan, tidak ada satu pun baby dari kalangan Yahudi lahir malam itu. Jadi apa yang pendeta disuruh? Mereka suruh orang Yahudi ini pergi ke Madinah. Sebab apa? Di Madinah ada orang Yahudi juga. Pergi ke Madinah, tanya ada tak yang lahir malam ni. Bila pergi juga tuan-tuan, ditanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tidak ada seorang pun orang Yahudi melahirkan pada malam itu, tak ada. Jadi semua hantar report kepada pendeta. Tuan, tak ada seorang pun orang Yahudi yang melahirkan pada malam ini. Jadi pendeta Yahudi itu pun terdiam tuan-tuan dan berkata apa? Carilah baby yang lahir malam ini, dan kalau kamu jumpa bukan daripada keturunan Yahudi, maka bunuhlah. Maka apa? Bunuhlah. Sebab tu tuan-tuan, jangan heran dan jangan pelik. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang dia tak pernah suka dengan Islam? Kerana ramalan mereka meleset. Mereka menjangkakan Nabi akhir zaman lahir daripada keturunan mereka. Tetapi tuan-tuan, Nabi akhir zaman lahir daripada keturunan Arab. Dalam keturunan Arab, daripada keturunan Nabi Ismail pula tu. Sebab apa tuan-tuan? Keturunan Nabi Ismail ni antara keturunan yang dilupakan oleh orang Yahudi. Nabi Ibrahim kan ada 2 orang anak. Anak yang pertama Nabi Ismail. 15 tahun selepas itu lahir adiknya Nabi Ishak. Nabi Ishak duduk di Palestin. Nabi Ishak ada anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ada anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada adik-beradik, abang-abang dia, namanya Yahuza, ada namanya Raubin, ada namanya Lawi, ada namanya Bunyamin. Daripada abang-abang Nabi Yusuf ni, daripada keturunan Lawi itu tuan-tuan, lahirlah keturunan para nabi Bani Israel. Daripada keturunan Yahuza itu lahir pembesar-pembesar orang Bani Israel, orang Yahudi. Jadi mereka menyangka Nabi akhir zaman daripada keturunan Yahudi. Sebab apa? Tidak ada kisah Nabi dari keturunan Nabi Ismail. Macam tuan-tuan belajar sejarah kan, daripada keturunan Nabi Ismail ada lagi Nabi tak sampai Nabi Muhammad? Tak ada. Tak ada. Memang Allah Ta'ala silentkan, senyapkan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir-lahir dari keturunan Arab. Itu yang orang Yahudi tuan-tuan, memadam semua kerinduan,
mereka menghilangkan semua kesayangan mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbullah setelah itu kebencian demi kebencian. Sebab itu jangan heran umat Islam memang akan saling bertempur dengan orang Yahudi ni sampai bila? Sampai kiamat. Dan kenapa orang Yahudi ni benci sangat dengan kita? Satu je sebab dia, kerana Nabi kita bukan lahir dari keturunan mereka. Itu dia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan boleh ambil pengajaran daripada sini ya. Memang kita tak pernah melihat Nabi, betul kan? Tetapi tuan-tuan, perlulah kita senantiasa meneruskan mendatangkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dengan apa tuan-tuan? Kita hadir maulid gini. Kita kalau tak datang maulid gini tuan-tuan, kita tak akan dengar cerita-cerita macam tadi ni. Kita tak akan tahu kelebihan kita ni berbanding umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu sayang kepada Nabi dan ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tapi bila lahir dari bukan keturunan mereka, dihilangkan semua perasaan tersebut. Dihilangkan rasa cinta, dihilangkan rasa rindu, dihilangkan rasa gembira mereka kerana Nabi lahir daripada bangsa Arab. Kita ni tuan-tuan lahir bukan dari keturunan Nabi, dan kita ni jauhlah bukan silsilah Nabi ataupun bangsa ataupun kaum, tetapi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekalkanlah rasa cinta kita, lahirkanlah rasa sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya dengan hadir majlis maulid. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, perbanyakkan solawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam sekarang ni negeri Johor terkenal dengan satu selawat namanya selawat Nariyah. Selawat apa? Nariyah. Kawan-kawan saya, kenalan-kenalan kita dari negeri lain tuan-tuan, bila datang negeri Johor, lepas sembahyang fardu, imam kan baca tu kan? Lepas sembahyang fardu, imam lepas baca doa, sebelum berselawat biasa dia akan baca selawat Nariyah ni lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tuan-tuan, salawat ni kalau tak diiramakan dan tak dilagukan macam tadi, tuan-tuan hafal tak? Hafal. Kita ni ustaz ni pun tuan-tuan, kalau tak digini, tak hafal. Sebab salawat ni panjang. Dalam panjang, susah. Kita hafal sekarang sebab apa? Anak-anak balik sekolah, kat rumah dia pun baca. Sama macam anak saya tuan-tuan. Anak saya tak ajar salawat ni. Sebab apa? Ayah kita dulu tak ajar. Salawat ni panjang, susah. Tiba-tiba saya balik kerja, anak saya pun balik sekolah, dia pun baca Allahumma sholli, yang tadika tu. Tadika dengan yang abang dia, time tu abang dia baru darjah 1, sekarang abang dia dah darjah 4. Dia baca Allahumma sholli sholatan, saya dengar je. Tanhallu bihil uqadu. Budak ni baca selawat ni, susah selawat ni saya kata. Selawat ni antara selawat yang susah tuan-tuan. Dah lah susah, panjang, terbelit-belit lidah. Lepas tu saya tanya, bang, sini bang, siapa ajar selawat ni? Ustaz kat sekolah tu dia. Dia ajar abang seorang tu? Taklah, memang semua sebelum belajar akan baca selawat ni dulu tu. Betul tak? Gara-gara anak-anak kita hafal, maknya hafal tak?
Ada tak orang sini maknya tak hafal lagi? Malu nak angkat tangan. Ada tak bapaknya tak hafal lagi? Kalau bapaknya, maknya tak hafal lagi, ya Allah, kena hafalkan. Tapi bukan orang sini. Saya tengok muka tuan-tuan semua muka confident hafal. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, cara kita menimbulkan rasa cinta kepada Nabi SAW seterusnya adalah dengan perbanyakkan solawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi kita sebut sikit lagi, boleh? Dah sejam saya ceramah ni, sikit lagi. Saya tahu kalau ceramah dah sejam, tuan-tuan duduk pun dah tak selesa. Kita gini sikit aja. Bila tengok jam, tengok saya, tengok saya, tengok jam, tengok jam, tengok jam. Lama-lama dia tengok je jam tu. Bila dah tengok lah muka penceramah je. Dilus tak nak berhenti dia. Tuan-tuan, ada satu hadis tentang solawat ni. Ataupun saya nak tanya tuan-tuan, kita bersolawat ni, kelebihannya untuk Nabi ke untuk kita? Kita selawat untuk Nabi ataupun untuk kita? Kelebihan selawat untuk Nabi ke untuk kita? Okey, saya beritahu tuan-tuan, Nabi kita ni pertama, Allah dah selawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah dan salawat para malaikat, mana mulia dengan salawat kita? Sudah tentulah salawat Allah dan para malaikat. Tuan-tuan, Allah dah bersolawat kepada Nabi, malaikat berselawat ke atas Nabi. Nabi kita dijamin masuk syurga. Nabi kita dosanya diampuni. Nabi kita takkan diazab di dalam kubur. Bahkan Nabi kita nanti pemberi syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Jadi selawat kita ni sebenarnya untuk siapa? Untuk Nabi ke untuk kita? Selawat kita ni tuan-tuan kepada Nabi untuk kita. Kita kalau tak selawat pada Nabi, Nabi kita tak rugi. Betul tak? Setuju ke tak ni ibu-ibu? Macam tak setuju je. Setuju ke tak setuju? Kita ni kalau tak selawat kepada Nabi, beri kesan ke kepada Nabi? Nabi saya dah sebut tadi kan, kita kalau tak selawat dengan Nabi, Allah dah selawat pada Nabi. Para malaikat berselawat, Nabi dosa diampuni, tidak diazab, confirm masuk syurga. Kita ni Allah tak selawat pada kita, malaikat tak selawat pada kita, dosa kita banyak, betul tak? Masuk syurga pun belum tahu, azab kubur pun masih tak tahu lagi, agaknya terkena, agaknya lah, wallahu a'lam. Tuan-tuan, solawat yang kita ucap ni untuk kita, untuk Nabi kita bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang salawat ke atas saya sekali. Berapa banyak tuan-tuan? Sekali. Siapa selawat ke atas saya sekali, je kata Nabi, sallallahu alaihi asyra salawati, Allah akan selawat ke atasnya 10 selawat. 10 selawat Allah pada kita tu apa? Turunnya rahmat. Yang pertama, sekali kita selawat pada Nabi, yang pertama dapat 10 rahmat Allah. Yang kedua, wa huttat anhu asyru khati'ati, dipadam 10 dosa kita. Kita banyak dosa tak? Oh, macam tak ada dosa macam ni. Banyak dosa tak kita? Banyak. Lagi dosa kita sekarang ni, handphone ni. Kita kalau dah buka handphone tuan-tuan, buka Facebook, buka TikTok, ya Allah, layan TikTok tu boleh 2 jam tahan. Dengan ceramah setengah jam tak tahan. Kita kalau tengok TikTok tuan-tuan, tengok tak kira lah pakcik ke makcik. Kalau dah tengok TikTok, budak yang joget-joget pula tu, kena pula yang joget lawak. Tengok kiri kanan tak ada orang, layan kejap lah ada tu.
Dia dah layan sekali joget, bawah tu joget-joget lagi. Tengok, wih lawa, seksi tu ya. Yang cakap tu umur 70, bukan orang sini. Habis kita tuan, dosa kita banyak, dosa mata banyak. Betul tak? Itu belum dosa kita menaik. Apa benda semua kita nak mengadu dan nak luahkan di Facebook. Betul tak? Marah dengan jiran, cerita kat Facebook. Marah dengan suami, cerita kat Facebook. Marah dengan anak-anak, cerita kat Facebook. Baik-baik cerita tu hanya tertutup pada kita satu dunia, boleh tak? Satu dunia boleh tak? Jadi tuan-tuan, dosa kita ni banyak. Cuma dengan selawat tadi tuan-tuan, sekali kita selawat, 10 rahmat Allah turun, 10 dosa diampuni. Dan yang ketiga Nabi sebut wa rufi'at lahu asyru darajati, diangkat 10 darjat kita oleh Allah Ta'ala. Agak-agak tuan-tuan dah berbaloi tak? Kerja sekali dapat gaji 30. Kita selawat pada Nabi sekali je, Allah bagi 30. 10 rahmat turun, 10 dosa diampuni, dan 10 apa? 10 darjat diangkat. Ada tak mana-mana kerja di dunia ni tuan-tuan, kita kerja sehari untuk gaji sebulan? Ada tak tuan-tuan kerja sehari gaji sebulan? Ada tak? Rata-rata memang tak ada lah. Tak ada tuan-tuan. Saya kerja sebulan untuk gaji sebulan. Itu saya kira makan gaji bulan okey lah. Ada orang dia kerja makan gaji hari. Dia kerja hari tu ada gaji, dia tak kerja hari tu tak ada gaji. Contoh macam yang buat-buat rumah buruh binaan ni kan, yang ambil upah ni. Sebab ayah saya tuan-tuan kerja dulu buruh binaan. Ayah saya orang susah, tiap hari plaster, ikat batu, baju simen. Bila hari hujan tuan-tuan tak ada kerja. Bila tak ada kerja dia diam je lah. Bila tak kerja hujan ada gaji hari tu. Itu kalau ada orang panggil. Kalau orang tak panggil tuan-tuan, duduk je lah di kat rumah. Pernah ayah saya tuan-tuan tak kerja 6 bulan. 6 bulan tak kerja. Tak kerja ya, tak ada kerja. Dia diam di kat rumah. Tapi Alhamdulillah dia je lah duit kat orang. Orang tua kita ni pandai simpan duit. Pandai. Dia kata tak ada duit, ada je duit. Budak sekarang kalau cakap tak ada duit, memang dah pokai. Mak dah tak ada duit lah mak. Itu memang tak ada tu. Orang tua dulu dia pandai simpan. Mak tak ada duit ni, tapi selit, dia buka selit. Nah, bau ketiak. Tak apalah, janji duit. Mak tak ada duit lah mak pun tak ada duit. Tapi dia tengok kita, tak lipat-lipat kain apa, kain batik dia tu keluar duit RM2, RM3. Ni mak-mak dulu lah. Jadi mak-mak sekarang kena banyak nyimpan, jangan banyak loan. Ini loan sampai habis gaji. Bukan orang sini tak, ni orang sana, Madagaskar, jauh sikit. Maka diri dan dirahmati Allah, perbanyakkanlah kita selawat. Bayangkan tuan-tuan, selawat sekali gaji 30, dapat 30. Bayangkan kalau kita selawat 10 kali. Tadi marhaban tak sini? Tadi marhaban. Agak-agak marhaban berapa kali selawat kita sebut? Kalikanlah juga dengan 30. Banyak kita dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan tidak heran Nabi kita pernah bersabda, as'adun nasi yaumal qiyamah bi syafaati aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling bergembira nanti dengan syafaatku hari kiamat. Tengok perhatikan hadis ni. Nabi kita sebut, orang yang paling bergembira dengan syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang aktaruhum alayya salat, yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi tuan-tuan, lahirkanlah kita rasa cinta kepada Nabi SAW dengan perbanyakkan selawat ke atas baginda. Kita meneladani sirah-sirah Rasul SAW, dan kita banyakkanlah bersyukur kerana apa? Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Hasilnya boleh berhenti ni tuan-tuan? Boleh berhenti ni? Tak boleh? Kalau tak boleh nak berhenti juga. Kesian anak-anak kita beratur aiskrim. Dia macam sedap aiskrim kan? Lepas anak-anak beratur, mak dia pula beratur belakang.
Tapi itu hari es krim memang bagus kan. Saya di Kota Tinggi buat jemputan. Itu hari Masjid Kota Tinggi jemputan makan 8,000 orang. Kita panggil apa truk untuk es krim. Untuk nasi tuan-tuan orang beratur panjang, es krim lagi panjang. Orang-orang dah habis makan, semua makan berdudang. 8,000 tu dah habis makan, es krim tak habis lagi. Wah tu bagus lah Panggil es krim ni. Saya tak promosi dia, tapi lebih puang je lah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kalau dia es krim dia diam. Dia datang lambat, kalau awal sikit lagi diam tadi. Dia kalau dah jilat-jilat gitu dia tak sempat nak berbual. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih saya ucapkan pada tuan-tuan puan-puan atas perhatian tuan-tuan selama sejam lebih kita bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang dikongsi memberi manfaat kepada kita, kepada diri saya secara khasnya, dan mudah-mudahan memberi manfaat juga kepada anak cucu kita ni. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kemuliaan majlis ilmu ini. Jangan putus kita doa, semoga Allah Ta'ala rahmati anak cucu kita ini menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pencinta agama Islam dan meneruskan budaya-budaya Islam sehinggalah ke hari kiamat. Jadi insyaallah. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya berceramah di hadapan tuan-tuan ada terkasar bahasa, ada terlebih kata. Yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan dan kelemahan dari saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azdi Islami bin Rifai, pengawal pentafsir Al-Quran pada tadi.